Buletin Didik 6 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada penangguhan sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023-2024 19 Mac ini. Menteri Pendidikan Fadrina Siddiq berkata murid akan meneruskan persekolahan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR sekiranya proses pembersihan dan baik pulih sekolah tidak selesai sebelum sekolah dibuka. Saya fikir kita sedaya upaya akan mengerjakan persiapan itu, pemulihan itu. Dalam masa yang sama, kita tidak akan tangguhkan, tapi kita akan bagi pilihan PDPR, Datuk, kepada anak-anak ini dan sekolah supaya proses pembelajaran tetap berlangsung, persekolahan tetap berlangsung dan kita ada maknanya pilihan-pilihan lain setakat ini dan salah satunya adalah PDPR. Jadi kita tidak akan menangguhkan, meneruskan tapi dengan pilihan-pilihan yang ada sekiranya sekolah tidak dapat disiapkan dalam tempoh 2 minggu tersebut. Tambah beliau, KPM memberi fokus kepada proses pembersihan dan membaik pulih ke semua sekolah terkesan banjir sebelum sesi persekolahan dibuka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau keadaan di Sekolah Kebangsaan SK Seri Bali, Caah, Segamat pagi tadi. Sementara itu, KPM telah mengenal pasti 17 sekolah di Johor, termasuk 14 di Segamat yang mengalami kerosakan teruk akibat banjir di negeri itu. Kesemua sekolah mengalami kerosakan kritikal dan perlu beberapa fasa penilaian. Sementara itu, KPM turut memberi kelonggaran kepada pelajar yang terjejas untuk ke sekolah dengan memakai pakaian biasa. Kementerian Pendidikan KPM mengambil beberapa langkah bagi menangani masalah limpahan pelajar kurang upaya OKU di sekolah, termasuk menggunakan bilik-bilik khas sebagai bilik pengajaran dan pembelajaran PDP. Timbalan Menteri Lim Hui Ying berkata, kerajaan mengamalkan dasar sifar penolakan atau Zero Reject Policy iaitu menempatkan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan tanpa menafikan hak mereka untuk menerima pendidikan di sekolah bawah KPM. Ujarnya, antara inisiatif KPM adalah menambah bilangan sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi PPKI. Pada tahun 2018, bilangan PPKI adalah sebanyak 2,343 buah dan telah meningkat kepada 2,632 buah pada tahun 2022. Menerima MBPK lebih daripada kapasiti sekolah di Sekolah Pendidikan Khas SPK dengan menggunakan bilik-bilik khas sebagai bilik pengajaran dan pembelajaran PDP. Bilangan MBPK di SPK pada tahun 2018 adalah sebanyak 2,530 orang dan telah meningkat kepada 2,710 orang pada tahun 2022. Beliau berkata demikian menjawab soalan Muhammad Hasni Zanharun, PN Hulu Selangor yang bertanyakan langkah KPM bagi menangani masalah limpahan pelajar OKU di sekolah-sekolah. Tambahnya, KPM juga menyalurkan peruntukan bagi penyediaan kemudahan mesra OKU dan lain-lain penyelenggaraan di program pendidikan khas integrasi. Untuk rekod pada 2018, peruntukan yang diterima untuk pendidikan khas berjumlah 2.3 juta ringgit. Peruntukan itu telah meningkat kepada 34.07 juta ringgit pada 2019, 39.61 juta ringgit pada tahun 2020, 33.5 juta ringgit pada tahun 2021 dan pada 2022 sebanyak 28.2 juta ringgit telah diterima. Ujarnya, peruntukan tersebut telah disalurkan bagi memastikan kemudahan fasiliti dapat diselenggara dan seterusnya dimanfaatkan oleh MBPK dengan baik. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying di Dewan Rakyat turut memaklumkan KPM merancang untuk mengemaskini dan mengkaji semula garis panduan pembinaan sekolah baharu bagi mempercepat pembinaannya. Ini kerana berdasarkan garis panduan sedia ada, pembinaan sesebuah sekolah boleh memakan masa antara 5 hingga 10 tahun. Ujarnya, antara masalah utama yang perlu diteliti adalah penyerahan tanah kerana pemilikan tanah adalah satu unsur utama sebelum pembinaan sesebuah sekolah. Justru kementeriannya akan mengemaskini dan merujuk semula semua garis panduan.
Dalam usaha merancang pembinaan sekolah baharu, KPM mendapatkan input dan cadangan pembinaan sekolah melalui permohonan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Seterusnya, KPM melaksanakan analisis keperluan secara terperinci berdasarkan garis panduan perancangan kemudahan masyarakat bandar dan desa Semenanjung Malaysia daripada Plan Malaysia Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT tahun 2022. Beliau menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Ampang, Roziah Ismail, yang bertanyakan sekiranya KPM mempunyai perancangan untuk mengkaji semula dan mengemaskini garis panduan pembinaan sekolah baharu. Selain daripada kesediaan tapak atau tanah, perkara lain yang diambil kira adalah bilangan dan kapasiti sekolah sedia ada yang berhampiran, kepadatan penduduk di kawasan sekitar, liputan kawasan tadahan penduduk atau catchment area, serta perancangan pembangunan kawasan tersebut berdasarkan perbincangan bersama pihak berkuasa tempatan. Semakan keputusan bagi tawaran kemasukan pelajar ke tingkatan 1 dan 4 Maktab Rendah Sains Mara MRSM tahun ini boleh disemak mulai esok. Pemohon boleh membuat semakan bermula jam 8 malam. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semakan boleh dilakukan menerusi portal rasmi MARA di www.mara.gov.my. Selain mendapatkan maklumat terkini melalui portal dan semua platform media sosial agensi itu. Selain itu, calon yang berjaya ditawarkan ke MRSM akan menerima notifikasi menerusi sistem pesanan ringkas SMS atau email didaftarkan semasa permohonan. Pemohon atau ibu bapa perlu membuat pengesahan terima atau tolak tawaran kemasukan dalam tempoh 7 hari. Tawaran berkenaan dianggap terbatal jika calon tidak membuat pengesahan penerimaan dalam tempoh ditetapkan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan permohonan rayuan ke MRSM akan mula dibuka secara dalam talian bermula pada 7 hingga 14 Mac ini. Tambahnya, pertukaran penempatan adalah tidak dibenarkan sepanjang pengajian di MRSM dengan pendaftaran baharu ditetapkan pada jam 8.30 pagi 21 Mac ini. Jelasnya, MARA masih meneruskan dasar sedia ada dengan 60% pengambilan pelajar adalah daripada keluarga berpendapatan rendah B40 dengan keutamaan turut diberikan kepada pemohon luar bandar dan miskin bandar. Untuk rekod, MARA tahun ini menerima 90,018 permohonan ke tingkatan 1 dan MRSM 2023, manakala kapasiti kemasukan pelajar ke tingkatan 1 adalah seramai 7,169 murid, manakala tingkatan 4 pula sebanyak 2,109 pelajar. Bersua kembali, sindrom autism bukan lagi halangan utama, malah menjadi kelebihan dalam menjana pendapatan. Ia terbukti apabila seorang lelaki berusia 20 tahun berjaya mengetengahkan bakat melukisnya dengan mengadakan pameran solo pertama. Ahmad Daniel Ahmad Kushairi atau lebih dikenali sebagai Daniel Kushairi mula didiagnos mempunyai masalah autism seawal usia 2 tahun. Meskipun minatnya dalam bidang seni dan lukisan bermula sejak kecil, ia terpaksa diberhentikan pada umur 8 tahun untuk memfokuskannya kepada rawatan terapi dan persekolahan. Menamatkan sekolah di sebuah sekolah swasta pada umur 14 tahun, Daniel kemudian meneruskan minatnya itu secara lebih serius dan profesional. Menurut Rohani Ahmad, pada usia 20 tahun, anaknya itu sudah berjaya mengadakan pameran lukisan solo pertamanya yang merangkumi alam sekitar dan flora dan fauna. Daniel start buat pameran berkumpulan pada tahun 2019. Sejak itu dia tapi bersama dengan artis lain yang tak ada diagnosis.
Dan kemudian lepas tu follow suit lah, dia dapat invitation, berpameran, begitulah. Untuk pameran hari ini, dia berkonsepkan a walk in the park, di mana Daniel lukiskan pokok-pokok, bunga-bunga dan juga animals yang dia suka. Okay? Dan ada tema ni diinspirasi daripada sama ada experience dia ataupun dia sendiri suka lihat gambar-gambar yang menarik. Okay. Jadi Daniel untuk solo ni dia menghasilkan 18 painting yang baru bermula sejak Mei 2022 tahun lepas. Tambahnya, pencapaian itu semestinya amat membanggakan Daniel sekeluarga, terutama apabila ia dapat dilakukan dalam skala yang agak besar. Rohani turut menasihati ibu bapa di luar sana untuk terus menyokong minat anak-anak mereka, khususnya anak autism, kerana tidak mustahil suatu hari nanti mereka dapat menjana pendapatan melalui hasil kerja anak-anak istimewa berkenaan. Dan pada itu, pengarah muzium dan galeri Tuanku Fauziah dari Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Hasnul Jamal Saidon, turut meluahkan rasa kagum terhadap hasil lukisan Daniel. Saya sudah berkecimpung dalam bidang seni visual 40 tahun. Tapi yang ini saya rasa mungkin pertama kali saya berdepan dengan genius. Terutama karya dia sewaktu dia berusia 6 hingga 8 tahun. Saya saksikan sebahagian daripada karya asal beliau. Assessment saya atau penilaian saya, dia seorang yang Allah anugerahkan dengan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut yang sangat fitrah. Beliau yang juga merupakan seorang pensyarah di universiti tempatan itu berpendapat potensi Daniel Kushairi sangat besar, bukan sahaja di dalam tetapi juga di luar negara. Justru dia berharap bakat anak autism ini tidak disia-siakan dan dapat dipamerkan ke persada dunia suatu hari nanti, sekaligus mengangkat martabat bidang seni, visual dan lukisan. Lazimnya musim cuti sekolah pasti saat paling menggembirakan bagi anak-anak kita apabila dapat berehat daripada sesi pembelajaran di sekolah. Lain kisahnya bagi yang lelaki apabila telah ditetapkan oleh kedua ibu bapa untuk dikatankan pada musim cuti kali ini. Tentu berdebar-debar menantikan saat itu. Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur dengan kerjasama Hospital Raut Pahang serta beberapa agensi kerajaan yang terlibat menganjurkan program Katan Perdana secara percuma Sabtu lalu. Program ini melibatkan seramai 75 murid lelaki sekitar daerah Raut. Sebelum dikatan, peserta diarak seperti pahlawan serta dimandikan dengan pancutan air secara beramai-ramai. Program ini dianjurkan buat kali kedua selepas kali pertama pada 2019 sebagai program tanggungjawab sosial korporat Pusat Perubatan Swasta terkemuka itu. Peserta yang dipilih, kita berkolaborasi dengan Jabatan Pendidikan Raub untuk identify mereka-mereka yang di dalam terutama daripada golongan B40 dan itu sebabnya kita dapat jumlah yang ramai pada kali ini. Tambahnya, program ini akan dianjurkan setiap tahun dalam usaha pusat perubatan berkenaan membantu golongan kurang berkemampuan selain merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat dan pelbagai agensi kerajaan. Peserta program turut menerima sumbangan peralatan persekolahan untuk melangkah ke sesi persekolahan baru nanti. Prihatin terhadap nasib kanak-kanak yang terpinggir dalam pendidikan membuatkan sepasang adik-beradik kembar mendirikan sebuah sekolah percuma. Sri Rosiati dan Sri Irianingsih 73 tahun membina sekolah Kartini bagi membantu mereka dari keluarga kurang berkemampuan mendapat pendidikan seperti kanak-kanak lain. Sejak 40 tahun lalu, adik-beradik ini telah memberi pendidikan percuma kepada kanak-kanak dari usia 6 hingga 17 tahun daripada keluarga miskin yang terpinggir. Kebanyakan pelajar di sini tidak mempunyai sijil kelahiran yang menyukarkan mereka untuk bersekolah. Di tengah-tengah kompleks elit Kelapa Gading, kan mereka pada nyapu. Terus anaknya sekolah di mana? Dia nggak punya uang. Dia harus kontrak rumah
di pojok-pojok kota, pinggir kali lah, pinggir apalah, bedeng-bedeng. Terus anaknya sekolah di mana? Sedangkan sekolah di sana paling murah 5 juta. Ya kita terus buka sekolah, ya udah biar sekolah di tempat ini. Mereka turut dibantu guru bertauliah dan sukarelawan. Pasangan kembar ini berkongsi mereka tekad untuk membantu pelajar di sekolah ini membina kehidupan selesa selepas tamat pengajian. Pelajar di sini bukan sahaja menerima pembelajaran di dalam kelas, malah mereka turut diajar pelbagai kemahiran hidup seperti memasak, mengubah bunga dan menanam padi. Kalau di Jakarta kan saya kan kayak nggak bisa ngelihat sawah gitu, kayak nggak bisa ngelihat dunia bebas. Saya diajak ke sini sama ibu guru kembar mencari tutut gitu, mencari belut, berpengalaman bersama di sini kayak asik. Kini setelah 40 tahun beroperasi, ramai bekas pelajar dari sekolah ini telah meraih kejayaan dalam pelbagai bidang. Kondisi keuangan keluarga saya itu dibilang tidak mampu lah untuk bersekolah di sekolah yang biasa. Nah, akhirnya saya ikut ke ibu dengan maksud supaya saya bisa mendapatkan pendidikan yang formal, terus juga pendidikan yang gratis sampai saya bisa, cita-cita saya adalah bisa S2 waktu itu, bisa kuliah di negeri. Dan alhamdulillah berkat karena ikut terus dengan ibu, dibimbing terus sama ibu, akhirnya saya bisa sekolah S1 di Universitas Indonesia. Kemudian sekarang saya lanjut alhamdulillah di Universitas Pamulang untuk ngambil S2-nya. Susulan pandemik yang melanda, jumlah kanak-kanak yang tercicir dari persekolahan di Indonesia meningkat kepada 0.26% dengan 38,716 kanak-kanak sekolah rendah tidak bersekolah di Jakarta sahaja. Sebuah badan bukan kerajaan NGO di Thailand menjalankan tugas mendidik kanak-kanak tentang usaha konservasi haiwan dan alam sekitar. Salah satu projek mereka melibatkan program konservasi penyu. Prin Utai Sangchai 12 tahun antara kanak-kanak yang terlibat dalam program di bawah Yayasan Sosial dan Alam Sekitar Thailand itu di Pantai Pangar. Semalam, sekumpulan pakar biologi marin menyedari tanda-tanda telur penyu akan menetas. Namun selepas lebih 20 jam menunggu, Prin bersama kumpulan terbabit mula bimbang. Lalu mereka mengorek pasir dengan berhati-hati untuk membantu melancarkan proses penetasan. I feel very disappointed how we have to interfere with like natural a living thing that shouldn't need a human's help. But in the end, we have to help it because we created a problem like climate change, like rising sea waters could possibly rot the nest. Namun tindakan mereka itu berjaya mengelakkan anak-anak penyu mati. Rupa-rupanya haiwan itu tidak dapat bergerak disebabkan keadaan pasir yang terlalu padat. Untuk rekod penyu belimbing yang juga terbesar di dunia jarang dilihat di Thailand. Antara faktor kepupusannya, kehilangan habitat, pencemaran plastik dan telurnya yang dimakan manusia. Prin menghabiskan masa 2 tahun melawat selatan Thailand ketika cuti sekolah untuk menyertai kajian terhadap proses konservasi penyu belimbing. Dia juga bakal menerbitkan dokumentari pendek mengenai proses itu bersama Yayasan Sosial dan Alam Sekitar. Bola sepak Liga Super selepas 3 perlawanan, Kelantan FC berjaya meraih kemenangan pertama. Memanfaatkan kelebihan di tempat sendiri, Kelantan mengalahkan Penang FC 2-0. Selepas mengalami 2 kekalahan berturut-turut sebelum ini, Kelantan FC beraksi di Stadium Sultan Muhammad keempat menanti kunjungan Penang FC. Penyokong tuan rumah mula ceria pada minit ke-21 apabila penyerang import dari Nigeria, Ismail Akinadi meletakkan Kelantan di hadapan. Minit ke-36, Kelantan menggandakan kedudukan. Gol menerusi Muhammad Fazrul Amir mat zaman. Separuh masa kedua, permainan agak tegang. Pemain Kelantan FC Christian Magaran dibuang padang pada minit ke-66 selepas mengutip 2 kad kuning. Seminit kemudian, giliran pemain pelawat Hasan Saad menerima nasib sama kerana mengasari pemain tuan rumah. Kemenangan pertama ini membolehkan Kelantan berada di tangga ke-7 manakala Penang di kedudukan ke-10.
Sementara itu, Selangor FC dan Sri Pahang FC berentap di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Reputasi hebat Selangor menang 2 kali berturut-turut tidak menggentarkan Pahang. Malah skuad bimbingan legenda Singapura Fandi Ahmad ini mengejutkan tuan rumah pada minit ke-73. Berpunca dari kekasaran, Sri Pahang dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan pemain pertahanan Stefano Brundo. Hujan lebat selepas itu nyata menyukarkan gerakan kedua-dua pasukan. Namun, nasib menyebelahi Selangor berjaya menyamakan kedudukan 1-1 menerusi ketua pasukan Brandon Kang 2 minit sebelum whistle penamat. Pada satu lagi perlawanan, Terengganu FC kempunan lagi mencipta kemenangan selepas 3 perlawanan menentang Kuala Lumpur City FC di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin di Gong Badak. Ketumpulan penyudah skuad penyu jelas mengecewakan lebih 11,500 peminat setia tuan rumah yang hadir buat kali pertama musim ini di laman sendiri. Skuad kendalian Tomislav Stenbuchner yang membariskan 6 tonggak import baharu musim ini gagal meledak sebarang jaringan selepas 3 perlawanan. Keputusan 0-0 perkongsian mata kali kedua buat Kuala Lumpur untuk berada di tangga ke-11 manakala Terengganu tercorot sekadar meraih 1 mata. Keaksi pembuka tirai Formula 1 2023, pasukan Red Bull Racing melaungkan amaran awal apabila menguasai 2 kedudukan teratas perlumbaan Grand Prix Bahrain. Juara milik Max Verstappen, manakala rakan pasukannya Sergio Perez bergelar naib juara. Perlumbaan pembuka tirai Formula 1 berlangsung pada sebelah malam di litar antarabangsa Bahrain. Max Verstappen yang bermula di petak hadapan mengekalkan kelebihan itu apabila mendominasi keseluruhan perlumbaan. Verstappen melengkapkan perlumbaan 57 pusingan itu dengan kepantasan 1 jam 33 minit 56.736 saat. Tempat kedua milik seorang lagi pelumba Oracle Red Bull Racing, Sergio Perez. Pelumba berpengalaman Fernando Alonso yang tampil bersama pasukan baharunya Aston Martin Aramco Cognizant turut mencuri tumpuan. Alonso yang bermula di petak kelima pernah berlumba untuk pasukan Ferrari, McLaren, Renault dan Minardi menduduki tempat ketiga. Dia berjaya mengatasi 2 pelumba Ferrari dan Mercedes, Carlos Sainz dan Lewis Hamilton. Sainz dan Hamilton sekadar menamatkan perlumbaan di kedudukan keempat dan kelima. Menyusul selepas ini Grand Prix Arab Saudi yang berlangsung di Jeddah pada 19 Mac. Persembahan bunga api warna-warni di festival tahunan di Tultepec, Mexico mengakhiri buletin didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.